Nama program ini adalah Sakit Apa Hari Ini bersama celoteh Dr. Mala. Dr. Mala nak start tentang dengkur. Okey. Dengkur ni dia macam ni dalam society, dengkur ini adalah dua perkara. Ada setengah orang tengok dengkur ini sebagai sesuatu yang comel, yang cute, yang menjadikan karakter ataupun kriteria orang tersebut dan dia rasa dengkur itu lena. Yang sebenarnya tak boleh nak kata 100% salah ya. Kenapa tak boleh nak cakap 100% salah? Nanti saya bagi tahu you all. Okey. Tetapi at the same time dengkur boleh menjadi bahaya pada satu ketika. Alright. Dengkur daripada berdengkur kepada dengkur bahaya ni, dengkur biasa, dengkur lena kepada dengkur bahaya ni dia ada spektrum kita panggil. Hari ni saya nak sembang secara simple apa yang you all perlu faham. Okey. Yang pertama, kenapa bunyi dengkur tu keluar? Dari mana bunyi itu datang? Dia macam ni bila kita bernafas, sepatutnya nafas ni dia masuk dalam melalui hidung kita, melalui mulut kita, dia masuk melalui dekat belakang lidah, dekat tekak kita, alright, dekat bawah tu kalau kamu tengok ada soft palate. Soft palate tu maksud dia adalah lelangit. Lelangit hok bahagian hujung tu. Lelangit yang betul-betul dekat gigi tu kita panggil hard palate dalam perubatan ya. Yang soft palate tu nama dia lelangit lembut. Okay. Dekat lelangit lembut tu bertentangan dengan lelangit lembut kita adalah lidah. Jadi kalau korang rasa-rasa dalam mulut masing-masing, you boleh tengok, you boleh rasa yang dekat atas ada lelangit, dekat bawah ada lidah. Jadi bila kita baring, benda ni jadi atas dan bawah. Okey, dan dekat betul-betul bawah hujung lidah dengan dekat hujung lelangit tu adalah di mana terletaknya salur pernafasan. Kita panggil airway dari bahasa perubatannya. Jadi nafas yang ditarik, oksigen lah kononnya, sebenarnya ada 20% oksigen lah. Oksigen akan masuk melalui airway tu ke dalam paru-paru kita. Okey, di mana wujudnya dengkur kalau macam tu? Kenapa bila kita duduk kita tak berdengkur, bila kita berjalan kita tak berdengkur, tapi bila tidur tiba-tiba bila bernafas keluar pula bunyi dia macam ni apabila ada sumbatan, kalau kamu tengok base of tongue soft palate tu bila dia menutup saluran tersebut yang bermaksud angin tak masuk, oksigen tak masuk. Dia masuk daripada base of tongue sampai soft palate, zoom dia terkeluar balik. Dia masuk, zoom dia terkeluar balik. Bila dia terkeluar balik tu, vibration ya, yang angin yang tak boleh nak turun kepada airway, kepada salur pernafasan, angin yang tersumbat melekat dekat sama ada dekat base of tongue dekat hujung lidah ataupun dekat lelangit tu, dia akan mencipta satu vibration. Dia akan bunyi grrr, macam handphone kita bergegar gitu. Dia vibrate. Sebab angin tu tak boleh nak masuk ke dalam airway. Alright. Jadi itu yang mewujudkan bunyi tu. So sebenarnya ada sesuatu yang menyebabkan salur pernafasan tersumbat. Itu adalah dengkur sebenarnya. Jadi kalau tak nak duduk dengan Dr. Mala sampai hujung, sampai sejam pun, tolong faham satu perkara, bunyi dengkur ini adalah apabila salur pernafasan tersumbat. Okay, so salur oksigen, angin yang sepatutnya masuk ni dia melekat dekat situ, dia sumbat, dia masuk, dia terpantul keluar, masuk terpantul keluar. Jadi sel-sel di situ, tulang-tulang di situ dia akan bergegar dan mengeluarkan bunyi sebegini. Okey, ini yang kita maksud, ini yang menyebabkan bunyi dengkur ini wujud sehingga pasangan dengar, sehingga jiran dengar, sehingga adik-beradik yang dekat kampung sebelah pun dengar. Ini yang berlaku sebenarnya. Jadi kenapa sebenarnya ia tersumbat?
tersumbat. Dia macam ni bila kita tidur, dia ada dua fasa dalam tidur. Satu light sleep, lagi satu deep sleep. Okey. Jadi bila light sleep tu kita tidur, otot-otot kita masih boleh dikawal, masih ada separa kawalan terhadap otot-otot kita. Namun apabila kita pergi ke deep sleep, iaitu tidur yang lebih dalam, apa berlaku? Otot kita ni iaitu otot lidah, otot tengkuk, otot dekat leher dan sebagainya, dia rehat. Dia masuk dalam fasa rehat. Bila dia berehat, apa berlaku adalah bila dia berehat, lidah akan block airway tu. Ini yang menyebabkan obstruction itu berlaku. Bila kita fikir balik kenapa? Sebab muscle kita, otot kita berehat, nombor satu, muscle kita, lidah kita lembik ataupun nak kata tak kuat. Okay, lidah dan otot-otot dekat leher kita tak kuat. Jadi ia menyebabkan salur pernafasan itu tertutup. Itu yang menyebabkan vibration. Jadi bila kita recall balik, dia sebenarnya bila kita tidur macam tidur-tidur kucing kita panggil tak tidur light sleep lah orang kata, dia takkan menyebabkan airway tu tertutup sebab kita masih kontrol otot kita. Tetapi bila kita tidur dalam, kita deep sleep, otot pun berehat betul-betul, mulut pun sampai terbuka, lidah sampai terjatuh kat belakang, tolak tutup salur pernafasan tu, maka keluarlah bunyi yang kita sebut sebagai berdengkur sampai jiran keluar. Ingatkan ada singa masuk rumah. Okey. So ada beberapa perkara yang boleh menyebabkan perdengkuran ini berlaku. Keyword dia adalah obstruction, iaitu sumbatan. Jadi sumbatan ni boleh berlaku yang pertama dekat bahagian atas, kita panggil hidung. Jadi kalau kita tengok anak-anak kita bila dia sesema pun dia boleh berdengkur sebenarnya. Budak setahun, 2 tahun, 2, 3 tahun bila sesema teruk tengah batuk, kadang-kadang sesema bila tidur malam dia berdengkur, dia buka mulut dia, kita boleh bau. Sebab apa? Sebab salur pernafasan. Hidung adalah salur pernafasan yang penting. Jadi tidur-tidur ayam bukan tidur-tidur kucing. Thank you Roy Noya. Okay, saya tersebut tidur-tidur kucing pula. Thank you all. Okay. So kalau hidung tersumbat pun boleh menyebabkan dengkur. Sebab hidung ni adalah salah satu salur pernafasan. Jadi bila hidung penuh dengan sesema, penuh dengan tai, hidung pun boleh dengkur tau you all. Jadi sebelum tidur, digalakkan untuk bersihkan rongga hidung. Ataupun kalau ustaz saya dulu dulu saya kalau kelas agama, saya selalu tak keluar, saya duduk je dalam kelas. Jadi ustaz pernah cakap, eloknya sebenarnya bila sebelum tidur, ambil wuduk dulu. Jadi you dah bersihkan rongga-rongga hidung, rongga-rongga mulut, you dah kumur betul-betul. Jadi bila you dah bersihkan hidung, dah buang tai hidung, dah buang sesema bagai, dengkur tu kurang sebenarnya. Bila saya belajar medical, saya teringat balik betul lah apa yang ustaz cakap. Elok kita bersihkan diri ataupun berwuduk sebelum tidur sebenarnya. Jadi selsema ataupun sumbatan pada hidung yang datangnya daripada selsema sebenarnya sangat penting sebagai salah satu sebab yang menyebabkan dengkur. Tapi ia adalah biasanya disebabkan selsema ni something temporary lah. Apa lagi yang boleh menyebabkan dengkur yang berasal daripada hidung adalah kalau ada ketumbuhan dalam hidung. Ketumbuhan dalam hidung yang kita sebut sebagai polyps. Polyps ni maksud dia ketumbuhan yang biasanya bukan kanser lah kita panggil, benign mass kita panggil. Kalau ada polyps, sebenarnya boleh tahu orang yang selalu selsema. Ada rakan saya baru hari ni dia pergi jumpa Dr. ENT. Dia ada asma, kerap kebelakangan ni dia kerap kali dapat asma, lepas bebel-bebel baru hilang takut. Hari ni pergi jumpa Dr. ENT. Dr. ENT masuk je skop terus nampak ada polyps kat dalam. Di polyps ni macam ada satu ketumbuhan. Kalau you all tengok dekat anak panah yang ada mucus ni kan, kadang-kadang dekat situ boleh ada ketumbuhan kecil-kecil. Walaupun dia kecil, sebab salur hidung tu kecil, benda kecil macam tu pun boleh menyebabkan pathway untuk angin masuk sempit dan menyebabkan berdengkur. Macam tu kita panggil polyps. So nasal polyps, kadang-kadang kalau you all rasa dekat hidung you all, dekat tengah-tengah ni adalah sesuatu yang kita panggil septum. Hidung ni dekat tengah ni, batang hidung ni kita panggil, dekat dalam tu kita panggil septum.
Jadi septum ni dia boleh apa yang kita panggil deviated. Maksudnya sepatutnya dia duduk dekat tengah-tengah, sepatutnya lubang hidung tu contohnya lah 1 sentimeter. Tetapi septum ni bila deviated dia macam ke kiri sikit. Jadi lubang dekat belah kiri tu 0.3 milimeter, 0.3 sentimeter je ataupun 0.2 sentimeter sahaja. Jadi dia lebih sempit daripada sepatutnya yang boleh menyebabkan dengkur. Itu yang kita sebut. Jadi perkara-perkara sebegitu, sumbatan yang berlaku di dalam hidung pun boleh menyebabkan dengkur. Jadi orang yang dengkur ini adalah salah satu sebab sebenarnya. Sebab tu penting untuk cek sama ada polyps dalam hidung ataupun selsema dalam hidung ataupun septum dekat tengah-tengah ni terketepi belah sana. Kadang-kadang dua-dua belah dia boleh deviated. Kita panggil deviated septum pun boleh menyebabkan masalah dengkur juga. Okey, apa lagi bila kita turun ke bawah sedikit, kita ada tekak, kita ada pharynx, kita ada larynx, kita ada tonsils. Okey, dekat adenoid tonsils ni kadang-kadang orang yang tonsil dia bengkak, anak-anak kita yang selalu ada tonsil bengkak, dia pun boleh bernafas berdengkur juga, tapi biasanya anak-anak dengkur ni tak adalah sampai macam singa masuk rumah. Anak dengkur ni dia comel je macam Garfield tidur ke, macam panda tidur ke, comel sikit lah. Mak dengan ayah ni yang macam satu bulldozer, satu singa kan. Alright, so anak-anak ni kadang-kadang kalau dia ada masalah tonsil pun dia boleh berdengkur jugalah sebab tonsil dia bengkak. Ataupun apa yang kita panggil adenoid ni, dekat tepi tonsil tu ada something yang kita panggil adenoid tissue. Jadi orang tua pun yang ada masalah tonsil bengkak, dia bukan tonsil bengkak sebab jangkitan. Dia memang tonsil dia memang selalu besar. Dia memang ada enlarged tonsil. So kadang-kadang orang macam tu pun boleh berdengkur dengan kuat. Okey, ya, betul menjawab persoalan alamak nama dalam Jawi lah, saya tahu ada satu alif kat tengah-tengah tu je. Okey, orang yang resdung pun boleh dengkur juga, dan resdung adalah antara salah satu faktor risiko kenapa orang berdengkur, especially kalau resdung tu penuh hidung, selsema dalam hidung dia. Insomnia, cuba guna terapi. Okey, alright. Sabar kejap lagi kita sembang pasal rawatan pula. Saya cerita pasal sebab dia dulu. Satgi kan saya terlupa, saya duk bebem dia lain kan saya lupa pula. Hari ni saya tulis ni sebab saya nervous sikit macam saya cakap kat korang kan. Okey. Alright, jadi kalau ada bengkak di leher, ada ketumbuhan, tonsil bengkak, adenoid besar, tonsil besar dan sebagainya pun boleh menyebabkan dengkur juga. Ataupun apa lagi yang boleh menyebabkan dengkur apabila berat badan, obesity, sorry for saying this, but berat badan yang tinggi, obesity dengan leher yang pendek dan kita panggil short neck, leher yang pendek dan gemuk, di mana otot di sekeliling leher ini tidak begitu kuat, maka itu pun boleh menyebabkan berdengkur. Selain daripada tu, apa yang boleh menyebabkan dengkur ni adalah apabila berat badan biasa tetapi kurang exercise ataupun BMI tak, walaupun berat badan biasa tetapi bila dibandingkan berat dengan tinggi tu dia punya proportion tu not very great, so masih boleh menyebabkan otot dekat leher ni tidak begitu kuat, jadi bila dia tidur dia relax, macam saya cakap tadi menyebabkan sumbatan dan sekaligus menyebabkan dengkur. So ini adalah salah satu faktor risiko. Alright. Antara faktor risiko yang lain yang sebenarnya boleh menyebabkan dengkur adalah apabila mengambil perkara-perkara ataupun substance yang memabukkan. Contohnya pengambilan alkohol. Bila ambil alkohol, lepas tu tidur, bila tidur tu memang lepas ambil alkohol tu memang muscle semua memang zrup, tone dia memang drop. Jadi bila tone dia drop, memang terus akan akan menyebabkan sumbatan berlaku di airway. Antara sebab lain ataupun apa yang kita panggil faktor risiko adalah orang yang memang ada masalah dengkur dalam keluarga dia ataupun ada ahli keluarga yang ada masalah sleep apnea, boleh dapat masalah dengkur juga. Kita panggil family history. Sometimes berat badan dah okey, exercise dah buat, tak ada apa-apa tak ada apa-apa sumbatan dekat hidung, semua dah check dah tapi still dengkur juga. Bila kita tengok sebenarnya ada family history rupanya macam tu. Okey, macam ni Otherwise, bila kita tengok faktor risiko causes ni semua memang ada, kita faham yang boleh menyebabkan dengkur. Okey, kita faham dengkur tu memang ada, tapi adakah semua dengkur berbahaya?
Okey, dengkur kepada sleep apnea. Kita panggil it's a spectrum. Okey, 20% daripada semua orang yang berdengkur sebenarnya memasuki adalah orang yang mengalami sleep apnea. Apa itu sleep apnea ataupun obstructive sleep apnea? Obstructive tu adalah sumbatan, sleep tu tidurlah. Apnea bermaksud tidak bernafas. Ya, jadi 20% daripada orang yang berdengkur sebenarnya ketika dia tidur dia berhenti daripada bernafas. Okey, dengkur tak bahaya. Dengkur hanya mengganggu. Ya, dengkur tak berbahaya secara langsung terhadap kesihatan ya. Tetapi ialah dia menyebabkan masalah dalam keluarga, dalam marriage ya, dalam perkahwinan, masalah kejiranan, bila jiran terkejut, masalah dalam family dan sebagainya lah. Kadang-kadang bila ada roommate, bila ada orang tu berdengkur, dia duduk dengan roommate ataupun dia bujang, dia cuba cari housemate ya. Bila dia berdengkur kuat, dia banyak mengalami masalah sosial, kita panggil masalah sosial. Ini adalah sesuatu yang tak boleh dipandang remeh dalam kesihatan. Ya betul Roy Nona, dengkur sampai pencuri masuk pun tak pencuri pun tak jadi masuk rumah. Kadang-kadang berdengkur ni baguslah, dia satu defense sebab bila pencuri nak masuk dia rasa macam ada beruang tau dalam rumah tu, ada bear kan, jadi dia 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 tak jadi nak masuk lah. So anyway, masalahnya 20% daripada orang yang berdengkur sebenarnya tidak bernafas ketika dia tidur ataupun apa yang kita panggil sleep apnea. Macam mana nak tahu bila dia berdengkur ni dia bernafas atau tidak? Macam mana kita nak tahu dia dengkur biasa sahaja ke ataupun dia 20% yang dengkur bahaya ini? Ini Dr. Madla kata dengkur lena ataupun dengkur bahaya. Okey. Untuk mengetahui perkara tersebut, biasanya kita kena go through beberapa test. Tapi apa yang paling penting adalah bila kita buat sleep study. Sleep study tu yang akan baca rhythm tidur dia, nak tengok bila dia dengkur tu dia bernafas ataupun tidak. Dia akan baca level oksigen dan tengok seberapa banyak dia turun. Ada bacaan-bacaan yang akan menyebabkan okey bila dia tidur kalau turun 80 dan ke bawah, maksudnya ini dah sampai ke tahap obstructive sleep apnea macam tu ya. Suami saya masuk dalam jenis tak bernafas masa berdengkur. Miss Lila Supayah berkata, ini adalah sesuatu yang perlukan rawatan. Tak kisahlah pencuri takut ke tak takut ke, ini perlu dirawat. Kalau dah rawat dan nanti boleh cari perkara lain untuk takutkan pencuri. Tak ada masalah. Alright. Kenapa? Sebab obstructive sleep apnea ini boleh menyebabkan banyak masalah kesihatan. Yang sebenarnya yang ditulis dalam textbook tu sebenarnya sikit. Yang sebenarnya berlaku, yang kita orang tengok dalam real life in medical practice lagi banyak sebenarnya. Okey, antara masalah-masalah yang wujud disebabkan oleh sleep apnea, kalau dia dengkur tapi dia masih bernafas, itu adalah dengkur lena. Itu tak apa, kita just ingatkan dia. Nanti saya ajar macam nak ubah ataupun nak hilangkan dengkur tersebut. Tetapi kalau dia dengkur dan dia tidak bernafas, itu salah guys. Itu bahaya guys. Bayangkan orang tu duduk dan dia tak bernafas. Korang tak jadi takut ke? Orang tu duduk dan oksigen dia drop. Mesti you all takut kan? Tetapi hanya semata-mata dia tidur, kita tak sedar sebenarnya dia tak bernafas. So it's very menakutkan. Alright. Antara masalah yang dialami oleh orang yang tidak bernafas ataupun orang yang sleep apnea ini, you boleh tengok yang dia ada masalah memory. Dia tak boleh nak fokus, productivity dia drop. Dia bila dia bangun pagi dia ada sakit kepala, dia susah nak concentrate, dia rasa penat walaupun dah tidur malam, dan dia rasa apa yang kita panggil daylight somnolence. Dia macam letih je sepanjang hari. Walaupun malam dia tidur kita kata lena sebab dia duduk berdengkur kan, satu taman tahu dia tidur lena, tapi dia rasa tak lena. Itu adalah sebab dia mengalami sleep apnea. Tahniah Puan Umar Soho Mama sebab suami dia akan menjalani sleep test sebab dah dapat recommendation daripada doktor. Okey. Alright. Antara masalah lain dengan sleep apnea ni adalah dia akan kadang-kadang orang yang berdengkur ni memang akan ada berat badan yang lebih tinggi daripada biasa. Bila dia berdengkur lagi berat badan dia akan bertambah ya. Dan mereka juga akan ada masalah tak sedap perut, reflux, rasa macam ada angin dekat belakang dada, apa yang kita panggil belching, rasa asid. Bila dia bangun pagi dia akan rasa mulut dia kering ataupun kadang-kadang mereka rasa kering mulut sepanjang hari ya. Lepas tu dia akan sakit tekak, dia selalu rasa gatal-gatal dekat tekak, tak sedap tekak dan sebagainya.
Dan juga antara masalah kesihatan yang boleh datang akibat oleh sleep apnea adalah seperti darah tinggi, kencing manis, stroke dan juga penyakit jantung. Ini memang normal dan sesuatu yang kita selalu terlepas pandang. Perkara-perkara apa ni orang kata natijah betul natijah konon nak jadi host tapi banyak pula word tak tahu akibat-akibat daripada berdengkur antaranya adalah orang yang ada sleep apnea ataupun berdengkur bila dia tidur malam dia tak tidur, dia tak bernafas sebenarnya. Lepas tu bila dia bangun pagi, bila siang dia penat all the time apa berlaku bila dia bawa kereta dia tertidur, dia accident. Ini yang paling bahaya dan ini yang sebenarnya kadang-kadang tak nampak. Kita tak nampak kesan ni secara langsung tetapi ini adalah kesan tidak langsung yang sebenarnya dengkur ataupun dengkur bahaya bawa kepada masyarakat kita sebab yalah dia tidur malam pukul 10 malam dia dah tidur pukul 6 pagi dia dah bangun nak pergi kerja tapi sebenarnya dia rasa penat. Dia rasa sakit kepala so bila dia bawa kereta tu dia tertidur. Ini bahaya dia So this is very very important. Accident ni yang lain I tahu you all boleh buat medical check up, you all buat itu buat ini tetapi bila tidur penat walaupun dah tidur sepanjang malam tapi rasa macam tak tidur langsung, bahayanya adalah bila accident. Saya pernah jumpa beberapa kes macam tu memang sangat menyedihkan sebab saya suka tanya kalau especially yang accident bila siang ataupun driver jenis yang lorry driver, bus driver kesian lah kerja dia orang memang pada most of the time dia kena duduk long hour bawa kek bawa macam tu kan penat kan. Bila kita tanya pernah tak berdengkur bila tidur malam? Ya memang dia berdengkur bila tidur malam. Bila bangun pagi penat tak pakcik penat tak uncle? Memang dia penat sebenarnya So sebab itu dia sehingga tertidur ketika membawa kenderaan. Jadi ini adalah bahaya kepada kita dan juga kepada dia sebagai pemandu dan risiko yang sangat tinggi kepada keluarga. Bayangkanlah you hantar suami yang betul kita panggil micro sleep sebab dia tidur dekat tengah-tengah tu kadang-kadang kanak-kanak pun kita boleh nampak perkara ni sebenarnya budak kecil badan besar memang dia punya memory, fokus semua ada problem. Bila pergi sekolah dia tertidur-tidur, dia micro sleep. Dia tak boleh nak concentrate tapi saya sangat terkesan dengan orang yang micro sleep dan dia mengalami accident sebenarnya. Very sad guys. So tolong tolong cakna kalau ada sesiapa yang anda kenal, pasangan, ahli keluarga dan sebagainya yang mempunyai masalah ini tolong ingatkan mereka untuk buat check kadang-kadang bukan semuanya benda yang perlukan CPAP dan sebagainya, benda simple-simple macam selsema boleh buat wash up, kalau ada ketumbuhan kecil-kecil polips ke apa ke boleh buat simple small operation dan buang, kalau ada kita panggil septum ni macam Dr. Mala kata dia terkiri ke terkanan ke kita boleh buat simple surgery by ENT surgeon yang boleh masukkan balik dan sebagainya. So don't worry benda simple-simple, tolong cari solution untuk dengkur ini sebab ia boleh membawa akibat yang very bad sampai boleh mengakibatkan kehilangan nyawa dan sebagainya. Alright.